Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي زدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. أما بعد, Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan nikmat kurniaan kepada kita sehingga ke saat ini. Allah Taala masih lagi memberikan peluang, ruang, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam ketaatan pada Allah, untuk kita berada dalam keadaan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mengharapkan dari Allah Taala istiqamah kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan, senantiasa diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala maksiat sehingga ke penghujung nyawa kita, dan kita mengharapkan agar Allah Ta'ala memberikan ataupun mengurniakan kepada kita termasuk dalam golongan orang yang senantiasa mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menyambung kepada pengajian mingguan kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, diterjemahkan oleh siapa terjemah ni? Yang sudah pun diterjemahkan oleh ulama kita sendiri, yang di mana namanya nasihat nasihat iman, nasihat agama dan wasiat iman. Dan moga-moga dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini memberikan manfaat kepada kita, nasihat dan juga peringatan daripada orang-orang yang soleh, orang-orang alim ulama, memberikan manfaat kepada kita. Kata Nabi SAW, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kata Nabi SAW, duduklah dengan mereka-mereka yang lebih tua daripada kita. Jalisul kubara, duduk dengan orang-orang yang tua pada kita, orang yang lebih besar pada kita. Supaya apa? Mereka hidup lebih lama daripada kita, maka mereka tahu liku-liku kehidupan ini yang boleh kita ambil pengajaran daripada mereka. Jalisul kubara wasailul ulama, dan bertanyalah kalau tak tahu, bertanya pada mereka-mereka yang tahu, bertanya pada mereka-mereka orang-orang yang alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada orang-orang yang tahu, orang-orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalaulah kalian ini sesungguhnya ketika mana kalian tidak mengetahui suatu benda, tanya mereka-mereka yang tahu. Sebab tu bila orang kata nak buat roti canai pun ada dalam Al-Quran, semua benda ada dalam Al-Quran. Benda fas'alu ahla dzikri, tanya pada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tak tahu, maka nak buat roti canai, tanya orang yang pandai buat roti canai. Tak nak masak benda-benda tak pandai, tanya orang yang lebih arif. Maka begitu juga dengan agama, tak tahu agama, tanya orang-orang yang lebih mendalami ilmu agama. Gitulah. Sama juga, kita tak sihat tubuh badan kita, takkan kita pergi jumpa mekanik, jumpa orang yang lebih tahu tentang perubatan, jumpa doktor.
Maka begitu. Kalau kita ada masalah hati yang masalah hati secara zahir kita ni jumpa doktor lah. Tapi kalau masalah hati yang dalam, yang melibatkan perasaan, melibatkan niat kita dan sebagainya, jumpa orang-orang yang lebih arif dengan hati, orang-orang soleh. Mereka ini lebih faham hati kita. Mereka-mereka yang tasawuf, ittisal hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana mereka orang soleh ini nak ambil hati kita bawa pada Allah Taala. Itu orang-orang soleh. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Dan bergabunglah. Khalitu ni mukhalatah, maksudnya bergaul, ya. Bergaul dengan para hukama, orang-orang yang bijak. Kadang-kadang kita duduk dengan orang yang bijak ni, cakap sikit je dia ni, tapi mendalam, faham, kena pada hati kita. Duduk dengan orang-orang yang hukama, orang-orang yang berhikmah. Ini orang-orang ni. Baik. Maka kita mengharapkan agar nasihat-nasihat ini memberikan manfaat kepada kita. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Kalau nasihat tak beri manfaat pada orang mukmin, maka kita kurang iman kita. Sebab itu nasihat ini kita orang yang mendengar kena terima. Sebab nasihat, tak ada orang nasihat yang benda tak molek. Orang akan nasihat perkara-perkara yang baik. Kata Sayyidina Habib Umar, adamul farah bin nasihah wujudur ran ma'a baqayal adran. Orang yang tak suka dengan dengar nasihat, dia bukan tak terima nasihat, tak suka. Belum tak terima lagi, tak suka. Tak suka dengan nasihat. Tak suka kalau orang nak beri nasihat ke, dia ni siapa nak beri nasihat-nasihat. Tak suka, bukan dia tak terima ni. Tak terima lain pula. Tak suka. Tak suka ni kata permulaan lah ni. Tak suka. Adamul farah bin nasihah, dalam keadaan orang yang tidak menyukai dengan nasihat. Alamah wujudur ran, alamat ataupun petanda dia itu dalam hati dia mempunyai satu titik kotor, kotoran dalam hati dia. Wujudur ran ma'a baqayal adran, dan ia boleh menyebabkan kekotoran itu kekal duduk dalam hati dia. Maka kita hari ni, siapa saja nak beri nasihat pada kita, terima. Kecil ke besar ke nak beri nasihat, orang nak nasihat kepada kita, nak beri kebaikan pada kita, terimalah. Jangan kita merasakan diri kita lebih pada orang lain. Ni bila kita dah pandai ilmu agama, orang beri nasihat tanpa dengar dah. Aku tahulah, tak boleh begitu. Itu tanda orang tersebut ada kotor dalam hati dia. Sebab tu kadang-kadang kita benda dengar orang yang beri nasihat ni, benda yang sama kadang-kadang. Kita rajin dengar dah. Semua dengar dah, aku dengar semua dah. Tapi adab bila orang, seseorang yang mendengar nasihat pada orang lain, kena dengar. Dan adab anak murid pada guru dia. Kadang-kadang guru dia semua cakap benda sama je, orang tula je duk cakap. Orang dia tahu belaka dah, duk dalam kepala dia dah. Anak murid perlu menjadi orang yang macam tak tahu benda-benda. Dan itu keberkatan baru dapat pada anak murid, dapat pada seseorang. Maka kita kalau orang beri nasihat pada kita, dengar. Walaupun benda tu aku tahu belaka dah ni, dengar. Dengan dengar tu keberkatan Allah Ta'ala akan beri pada kita, dan kita menerima dengan baik dan beramal dengannya. Ada orang kita tahu benda tu, orang nasihat kita tak, nasihat contohlah, kau pandailah nasihat benda, mari semayang berjemaah. Aku tahulah mari semayang jemaah, tapi sebab kita sombong, Allah Ta'ala tak beri taufik pada kita untuk buat benda tu. Dengar tahu dah, tapi tak boleh juga nak mari semayang. Takkan aku tak tahu benda tu, tapi nak mari semayang, waktu kosong ni, ada ruang, tapi tak boleh nak pergi. Allah Ta'ala tak izin pada kita. Sebab dia, masa kita dengar orang nasihat tu, kita merasa diri kita lebih baik pada orang lain. Tak ada keberkatan. Ada orang dia dengar molek-molek, tahu dah benda tu, dengar molek-molek, Allah Ta'ala campur dalam hati dia, beri taufik dan juga hidayah, dia boleh pergi buat kebaikan tersebut, boleh beramal. Itu dia. Itu keberkatan yang kita nak. Baik. Maka itu nasihat dalam kitab Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ini. Menyambung kepada pengajian kita, muka surat 32. Bawah sekali itu, dilarang berpecah belah dan berselisih faham. Larangan berpecah belah sesama Islam kita. Jangan balah selagi mana ianya tidak keluar daripada syariat kita. Ada orang pandangan dia begitu, pandangan ni begitu. Selagi mana tak keluar pada syariat, jangan balah. Sebab itu kita ada kata bukan berselisih faham, selisih pendapat. Sebab itu kita ada imam-imam kita, imam-imam mujtahid, 4 mazhab.
khilaful a'immah rahmah. Khilaf, perbezaan pendapat imam-imam mujtahid ini rahmat pada kita. Kalau kita tak ada imam mujtahid 4 mazhab ni, susah kita. Jadi kita terpaksa duduk dalam satu. Islam ini Nabi sebut Islam ini mudah. Islam ni bukan payah. Tapi jangan kita memudahkan. Itu dia. Jangan kita memudahkan. Baik. Nanti kita akan sebut. Dilarang pecah belah dan selisih faham. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, mereka itu akan mendapat azab yang besar. Makna di sini yang berselisih faham ini, bila mana siapa dah kebenaran Al-Quran, As-Sunnah. Kita ni bukan pakai dua benda je. Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dua je, ada 4 kita pakai. Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma' ulama. Lepas tu kita dengar. Jangan kita nak bergantung pada Al-Quran dan Sunnah saja. Kita ada 4 sumber kita. Qiyas ada. Qiyas ini mengkiaskan hukum-hukum yang lain. Ada hukum keluar dah ni, hukum ni. Tapi nak jadikan hukum ni tak ada dalil ni. Kiaskan dengan benda ni. Faham? Contoh, daging babi tak boleh makan. Daging babi. Sebab daging babi dia ni najis yang mughallazah, tak boleh makan. Disebut dalam Al-Quran. Daging anjing duduk mana? Gitu. Ada yang mengkiaskan, ada yang hadis Nabi juga berkenaan dengan anjing. Maka tak berkait dengan Quran dan Sunnah saja, berkait juga dengan kias. Lepas tu baru ada ijma' ulama. Ijma' ulama buat pendapat. Ni memang mazhab mujtahid kita ni. Ambil daripada dia, tak ambil daripada diri dia juga. Ambil pada hadis-hadis. Hadis-hadis sebagai contoh kita letak hukum batal wudu. Cukup batal wudu. Imam Syafi'i batal wudu bersentuhan dengan lelaki dan perempuan yang ajnabi. Batal wudu. Tapi mazhab-mazhab lain tak batal wudu. Imam Syafi'i dalil dia begini. Imam lain dalil ni diambil dari mana? Dalil yang dikatakan Sayyidatina Aisyah pernah pegang kaki Nabi ketika Nabi semayang. Ketika Nabi semayang dia pegang kaki dan Nabi teruskan semayang. Maka ulama kata dak batal wuduk ni bila bersentuhan lelaki dan perempuan yang ajnabi. Tapi Imam Syafi'i tak kata. Kemungkinan waktu itu berlapik. Imam Syafi'i ada pendapat dia. Semua ada pendapat di belaka. Imam Mujtahid kita boleh ikut belaka. Tapi jangan memudahkan. Jangan memudahkan. Aku nak pakai mazhab lain. Kita belajar mazhab Syafi'i. Aku nak pakai dah. Tapi kena belajar. Kalau nak pakai boleh. Nak bertaklid boleh. Bertaklid. Tapi kena belajar mazhab lain. Jangan ikut orang aja. Boleh. Bagi contoh kita nak taklid mazhab lain. Bab wudu. Bila kita pergi Mekah kan tau. Nak buat tawaf, kita taklid biasanya. Taklid mazhab lain. Wudu ni. Supaya apa? Supaya kalau mazhab Syafi'i tersentuh dengan orang puan lain, batal wudu kita. Susah kita nak tawaf. Tak, nak tawaf batal, wuduk tawaf batal. Kerek gitu. Nak kena pergi ke tempat wuduk pula jauh. Dah habis-habis kita 70 pusing kan. Tak, maka taklid mazhab lain. Ni yang dululah. Kata orang kata taklid mazhab lain. Awak nak taklid mazhab lain, taklid mazhab yang hukum batal wuduk dikira tak batal bila bersentuhan dengan lelaki ataupun perempuan yang ajnabi. Maka wuduk, awak kena wuduk mazhab lain juga. Faham? Tak boleh awak mazhab Syafi'i wuduk, batal wuduk mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Tak boleh. Bila awak nak taklid mazhab lain, wuduk awak kena mazhab tu juga. Dia nak tahu wuduk dia bagaimana? Belajar lah. Mudah je. Wuduk dia kena sapu kepala penuh. Wajib ambil sapu kepala penuh. Kita cukup dengan Syafi'i, cukup dengan 3 helai je rambut, sapu sikit, cukup dah. Mazhab lain kena sapu seluruh kepala kena sapu. Maka nak pakai taklid mazhab lain kena belajar, kena tahu baik. Tapi walaupun begitu, ada je mazhab Syafi'i sendiri qaul yang dhaif boleh dipakai. Qaul yang lemah di mana yang bersentuhan dengan suami ataupun isteri ataupun perempuan ajnabi, bersentuhan lelaki dan juga perempuan, tidak membatalkan wuduk selagi mana tidak mendatangkan syahwat. Itu mazhab Syafi'i ada.
Qaul dhaif. Jadi wudu kita pakai wudu Syafi'i lah juga boleh. Maka nak buat tu kena belajar. Kena tahu. Itu perbezaan pendapat membuatkan kita ini jadi mudah. Walau dalam keadaan duk kupu payah nak buat mana ni. Cari pendapat-pendapat lain yang boleh memudahkan kita. Jangan kita memudah-mudahkan pula. Gitu. Baik. Ini dalam ni berpecah belah dan berselisih yang disebut dalam Al-Quran ini, mereka-mereka yang dah datang dah kebenaran mereka tapi mereka tak boleh ikut. Nak pecah juga daripada Islam, tak boleh ikut. Keluar daripada Islam. Ini adalah satu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menegah hamba-hambanya yang mukminin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama dari kaum ahli kitab. Mereka hidup balah ni, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu sambung ayat tersebut akan mendapat azab yang besar. Ni mereka ni golongan-golongan ni lah yang mendapat azab ni. Mereka ni banyak berpecah belah. Ahli kitab bukan umat Nabi SAW. Dia akan sebut ke, gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang dia sendiri telah mensifatkannya sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Renungkanlah serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan anda daripada azab dan sengsara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke atasmu, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, menjauhkan diri dari perkara yang menyesatkan dan perbuatan bid'ah, memelihara diri dari pendapat-pendapat yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Ini timbul bab bid'ah-bid'ah kan. Jadi tak faham bid'ah tu benda. Sedangkan ulama-ulama dah faham ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dalalah, yang katakan masuk dalam neraka. Ini bid'ah, perbuatan-perbuatan yang baru yang Nabi tak buat. Kita jangan rasa buat tahlil Nabi tak buat jadi bid'ah. Baca Yasin setiap benda biasa kita buat, setiap Khamis malam Jumaat baca Yasin, Nabi tak buat, bid'ah ke? Ya, bid'ah, tapi hasanah ke? Dalalah, hasanah, benda yang baik, maka boleh buat. Segala hukum asalnya harus. Segala hukum, segala benda yang kita nak buat, hukumnya harus. Bila jadi tak boleh? Bila ada larangan. Selagi mana tak ada larangan, harus. Contoh baca Al-Quran, baca surah Yasin, asal dia harus. Tapi Yasin duduk dalam mana? Al-Quran, sunnah kalau kita baca. Molek ke tak molek? Molek. Tapi Nabi buat tak buat? Nabi tak buat pun. Setiap malam Khamis, kita hanya menjadualkan, kita hanya meletakkan satu waktu. Dan kalau aku nak buat baca Yasin malam Isnin, boleh tak? Boleh, buat. Aku nak buat malam Rabu, buatlah, tak jadi masalah. Tapi kita khususkan, sebab dia malam Khamis biasanya orang-orang ni cuti. Jadi aku nak ajak supaya orang-orang mari ke surau, mari sejid, mari kita baca Yasin sekali, ramai-ramai. Walaupun sunnahnya baca benda surah Al-Kahfi malam Jumaat, pagi Jumaat, hari Jumaat, malam Jumaat ataupun hari Jumaat, surah Al-Kahfi. Ajak orang baca surah Al-Kahfi mari malam Jumaat. Berapa orang je boleh mari? Surah Al-Kahfi bacalah sendiri. Mari nak kumpul saja, nak mengeratkan hubungan silaturahim kita, nak perbanyakkan jemaah kita. Itu dia. Mana kena faham bab bid'ah tak bid'ah ni. Habis maulid pun kita buat pun jadi bid'ah orang kata. Nampak? Padahal kita selawat pada Nabi. Sama je. Awak baca sirah Nabi SAW. Dalam kita baca tu tak sirah Nabi dalam tu. Sirah Nabi juga. Cuma bahasa Arab je awak tak faham. Dibuatnya secara syair, secara puji-pujian. Tu je lah. Sama je. Puji Nabi. Boleh ke tak puji Nabi? Digalakkan supaya puji Nabi. Dah kita dah baca-baca qasidah. Dalam tu puji Nabi lah ke? Lepas tu bangun pula qiyam. Lepas tu timbul isu. Qiyam. Berdiri. Apa? Nabi lalu ke kata? Tak. Ini tanda hormat kami pada Nabi. Tak kata pun Nabi mari. Tak kata pun hormat Nabi. Sebab dia dalam maulid kita baca tu, bila start kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu dalam tu menceritakan tentang tibanya kelahiran Nabi SAW. Tanda hormat kami berdiri. Lahirnya Rasulullah. Padahal masuk ada tala'al badru. Kan? Sambut kelahiran Nabi SAW. Gembira kelahiran Nabi. Dah kalau tak mahu berdiri, duduk je lah. Boleh, tak ada masalah. Awak nak duduk lah.
Tapi tak boleh nampak orang berdiri belakang, saya nak berdiri juga. Boleh pula awak nak berdiri. Ikut pandai awak lah. Awak nak duduk kan awak duduk, awak nak berdiri awak berdiri. Itu dia. Kena faham balik. Baik. Maka tak perlu berbalah. Tak perlu jadi perselisihan faham kita. Siapa marah orang tu buat ni, marah orang tu buat ni, tak boleh, haram semua. Kena faham balik. Tak. Kunut. Saya petikar kalau awak tak buat pun. Kemana awak tak mau buat pun. Kunut dia sunat. Kunut subuh sunat. Tak. Atau awak nak petikar orang. Tak, ni sebenarnya Nabi tak buat ni kunut sebenarnya ni. Kalau ikut kunut ni sebenarnya kunut nazilah je ni. Nabi tak buat aku kunut subuh ni. Imam Syafi'i je buat belaka ni tu dia ni. Awak hebat lagi daripada Imam Syafi'i. Saya tak petikar apa awak tak mau buat sebab mazhab lain tak buat. Bismillah, awak belajar mazhab lain, teruskan. Faham? Jadi jangan balah. Ni tak mau balah ni. Hubungan kita kena jaga hubungan erat silaturahim sesama Islam kita. Orang yang qati'ur rahim, putuskan hubungan silaturahim, tak turun rahmat. Kata Nabi SAW, orang yang putuskan hubungan silaturahim dalam satu kampung, ada seorang Tok Imam balah dengan Tok Bilal, putus hubungan silaturahim. Kim dia Tok Bilal nak jadi Tok Imam, balah, aku nak jadi kau Tok Imam kata. 10 tahun dah aku jadi Tok Bilal, aku jadi Tok Imam sekali kata. Ada Tok Bilal kata dah leh. Balah tak mari dah sugar hari. Dah balah tu. Dah tegur langsung. Kata Nabi SAW, orang yang putuskan hubungan dalam satu kampung ni, sekampung tak tolong rahmat. Sekampung itu tak tolong rahmat Allah Ta'ala. Apatah lagi ke atas orang yang putuskan hubungan silaturahim. Maka kena hati-hati, jaga molek kita sesama Islam kita. Kita bukan balah dengan orang kafir harbi ni. Kafir harbi kena balah. Kafir zimmi pun kita tak boleh balah. Kafir zimmi ni kafir orang Cina duduk aman dengan kita ni. Tak baik dengan kita, duduk tepi-tepi jalan, contohlah di jiran rumah kita. Tak di agama lain. Lepas tu kena balah ke dia? Tak, hak kejiranan kena bantu dia kalau dia susah apa semua. Kecuali kalau kafir harbi, sebelah kita ni Zionis tu, belah rumah kita. Kalau memang dia bangun tidur, buka pintu, dia tembak anak kita. Tu kena balah. Duduk belah rumah kita lah. Baik. Sambung lagi. Surat 33 ni, siapakah puak yang terselamat? Ketahuilah bahawasanya sebagaimana para ahli kitab dahulu telah berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agamanya, maka umat ini pula telah berpecah belah dan berselisih faham juga. Perkara ini telah pun diberitakan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya yang berikut. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Kaum Yahudi telah berpecah belah kepada 71 puak, manakala kaum Nasrani juga telah berpecah belah kepada 72 puak. Maka umat Nabi SAW pula akan berpecah belah kepada 73 puak. Semuanya di dalam neraka melainkan satu puak saja. Maka tanya, satu puak ni puak mana? Iaitu puak Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ikut Al-Quran, ikut Sunnah, ikut pada sahabat, ikut pada tabi'ut tabi'in, ikut pada ijma' ulama. Ini mereka. Sebenarnya ini 73 puak ni banyak. Kita ni dalam Islam kita ni, umat Nabi ni banyak puak. 73 ni, yang lain tu memang macam-macam lah. Kita pun dah reti dah tahu macam-macam 73 puak. Hak sesat belaka lah. Hak sesat belaka. Haji dengar kan lagu M. Nasir? Haji dengar 73 pintu, cuma ada satu jalan. Itulah. Itu lagu dia. Itu maksud tu ni 73 golongan yang sapanya satu jalan je, sapa pada Allah Ta'ala. Yang masuk syurga satu golongan ni je. Ahlus Sunnah, para ulama kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga pada sahabat Nabi SAW. Sebenarnya umat Islam ini telah pun berpecah belah sejak lama dahulu, dan benarlah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang bersifat as-sadiqul amin, yang benar lagi amanah, kerana apa yang dikatakannya itu menepati wahyu Allah yang ditulis dalam Al-Quran Al-Karim. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, siapakah puak yang terselamat dari neraka ni? Baginda menjawab, allati takunu alayya mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku dan perjalanan para sahabatku.
Itu dia. Seterusnya baginda berpesan pula, apabila berlaku sesuatu perselisihan, maka hendaklah kamu sentiasa berpihak kepada kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin, sawadil a'zam. Orang yang paling banyak. Ahli sunnah kita lah, ahli sunnah wal jamaah dah paling banyak kita ni duduk dalam tu. Syukur alhamdulillah sejak dahulu sampai sekarang para ahli sunnah wal jamaah itulah yang merupakan kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin. Tentulah tiada syak lagi bahawa mereka itulah puak yang akan terselamat, yang menerima kurnia Allah dan rahmatnya. Sebab mereka itu selalu berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sentiasa menurut ajaran yang dibawa oleh salafus salih. Ni salafus salih, para sahabat, para tabi'in, dari golongan para sahabat dan tabi'in tu sebut. Moga-moga Allah Ta'ala meridai mereka sekalian. Maka kalau kita kata tak payah ikut, kita kena ikut Nabi, ikut Allah, Quran, Nabi, hadis, para sahabat, dah tak ada dah ikut. Lepas tu imam mujtahid kita duduk kat mana? Ya. Kita belajar sekarang ni mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal. Imam mujtahid duduk mana? Para sahabat ke? Dah sahabat pun, tabi'in. Baik. Saya ringkaslah ni Seterusnya, akidah yang menempa keselamatan. Syukur dan alhamdulillah. Ni akidah, bab akidah kita ni yang menempa keselamatan kita. Syukur dan alhamdulillah, kata Imam Muhaddad, kita sekalian telah mengaku redha bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, redha Islam sebagai agama kita, redha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kita juga mempercayai bahawa Al-Quran sebagai pegangan, mempercayai Kaabah sebagai kiblat, dan orang-orang mukmin sebagai saudara seagama. Kita juga telah membersihkan diri kita daripada segala rupa agama yang menyalahi ajaran agama Islam. Kita mempercayai terhadap semua kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Baik, ni nak katanya akidah kita ni, kita beriman radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ke duduk mulut saja. Itu. Sebab apa? Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sebelah. Kita tak baca bawah lagi. Tengok sebelah tu. Nampak? Nabi sebut, Nabi kata benda, "Dzaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya." Dzaqa, rasa, ta'mal iman, merasai keindahan ataupun kemanisan iman. Man radiya billahi rabba, siapa yang redha Allah Tuhan dia, wa bi Muhammadin nabiyya, wa bil islami dina, Islam itu agama dia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan juga nabi. Dia rasa kemanisan iman. Tapi tak, orang hari ni hanya merasa tak rasa benda-benda pun. Sebut saja radina billahi rabba bil islamiyah, aku agama aku ni Islam, Tuhan Allah Taala Tuhan aku, Islam agama aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Taala. Gitu je, tak berasa pun kemanisan tersebut. Sebab dia itu berkait dengan akidah. Iman itu apa? Beriman pada Allah Taala, tapi bila Allah Taala Allahu akbar panggil azan, dah pergi duduk dalam selimut lagi. Allahu akbar, masuk lu, buat kerja lu, siap lu. Siapa la ilaha illallah, habis azan dah. Buat kerja lagi. Mana kata beriman pada Allah Taala? Yang kita kata mengesakan Allah Ta'ala, yang kita rasa Allah Ta'ala paling besar, yang kita duduk akad takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mana lebih besar lagi? Adakah dunia kita, adakah kerja kita lebih besar? Mana di situ terkait dengan iman. Iman duduk dalam hati kita, bukan duduk mulut. Aku beriman pada Allah Ta'ala, tapi aku melebihkan benda lain daripada Allah. Tapi aku lebih membesarkan benda lain dunia lebih pada Allah Ta'ala. Itu makna iman. Iman dengan Nabi, aku beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa isteri Nabi? Sayyidah Fatimah ke Sayyidatina Aisyah? Oh, tukar dah lah. Sudah, tukar dah. Beriman pada Nabi, tapi kamu tak kenal apa ahli keluarga Nabi. Mana? Mana iman kamu? Iman duduk dalam hati, bukan duduk di mulut. Aku beriman Al-Quran itu adalah kitab Allah Ta'ala. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW. Al-Quran ini khatang lagi Quran dah. Sekat sehari baca Quran macam mana? Dah baca kata. Telefon duk tangang. Telefon ada nak tangang. Al-Quran dah baca pun. Sibuk kerja. You buat apa kamu dah sibuk kerja?
Sibuk dengan dunia lebih melebihi dengan Al-Quran. Mana kita kata beriman dengan Al-Quran? Mana? Baik. La ilaha illallah. Mempercayai terhadap semua kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Mempercayai, iman kita ni beriman dan mempercayai dengan sekalian Rasul yang diutuskan. Kalau kita tahu Rasul ni berapa? 25 kan? Wajib kita tahu Rasul. Nabi ni ramai, Rasul pun ramai juga. Tapi wajib kita tahu 25 ni. Sebab Nabi ramai. Nabi tak semestinya Rasul pasti Nabi. Sebab dia Nabi diutuskan untuk menyambung risalah Rasul sebelum dia. Okey, Rasul ini utusan. Diutuskan. Sebab satu orang Rasul. Kadang-kadang dalam waktu yang sama ada nabi-nabi juga yang membantu dakwah risalah Nabi waktu tu. Tak ada Nabi, tak ada Rasul, masih ada lagi Nabi yang diutuskan. Sampailah turun pula Rasul lain, syariat lain pula. Sampailah ngelas sekali Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat terakhir. Tak ada Nabi dah lepas pada tu, tak ada Rasul dah lepas pada tu. Bahkan Imam Mahdi pun turun kayak gini, pakai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tak mati. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Taala kayak gini, pakai syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Isa ada syariat dia. Sebab Nabi Isa Rasul. Diturunkan kayak gini tak pakai syariat dia, pakai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beriman dengan para Rasul yang diutus. Mempercayai dengan qada dan qadar. Ni. Percaya kau mulut je. Qada dan qadar. Qada dan qadar ni apa? Qada yang di mana? Senang kata plan lah. Qada ni plan dari Allah Taala. Qadar ijadus syai'. Terjadinya sesuatu tu. Itu qadar. Maka kita ni beriman, percaya segala qada, plan, iradah ataupun kehendak Allah Taala, qadar, apa yang Allah Taala akan buat pada kita itu, beriman semuanya daripada Allah Taala. Jangan nak sibuk persalahkan orang lain. Apa yang kita tak dapat jangan persalahkan. Salahkan Allah Taala. Bila kita nak baru kita suka, bila kita tak dapat menyalahkan Allah Taala pula. Maka qada dan qadar ni semuanya daripada Allah Taala. Baik dan buruk semuanya daripada Allah Taala. Maka kita berkata, oh aku hari ni tak semayang, Tuhan tetap dah. Tuhan tetap dah aku tak semayang. Allah Taala memang tetapkan dah. Tetapi Allah Taala berikan pilihan pada kita. Sebab itu kita ada akal. Aku nak semayang, tak boleh semayang. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan dua ni. Di ilmunya Allah dah memang tetap belaka dah mana kita. Baik ke buruk ke, ada belaka dah. Tapi kita ada pilihan. Nak buat baik ke nak buat jahat. Itulah kita. Itu bergantung pada kita. Kita ada ikhtiar, ada pilihan. Maksud kata qada. Qada ada dua. Qada mubram dengan qada muallaq. Qada mubram, okey kita sebut. Qada muallaq ini, qada mubram kita sebut. Qada mubram adalah qada yang dah tetap dah di sisi Allah Taala. Dia ilmu Allah. Dalam ilmunya Allah Taala dah tetap dah perkara tersebut. Syed Umar Faiz masuk syurga. Moga-moga masuk syurga lah. Amin ya rabbal alamin. Syed Faiz masuk syurga dalam ilmu Allah. Tapi dalam ilmu malaikat mungkin ketika itu Syed Faiz masuk neraka dulu. Dalam ilmu malaikat. Dalam Lauh Mahfuz, dalam ilmu malaikat ni Allah Ta'ala kata, okey, tak ada yang pakai masuk syurga lah, panjang umur dah, sedap. Debor pula rasa. Panjang umur. Okey, dalam ilmu Allah, Syed Faiz mati umur 80 tahun. Oh lama. Gong balik mitok 80 tahun. 80 tahun baru mati. Dalam ilmu malaikat, Allah Ta'ala kata, okey, ambil nyawa Faiz kat gini, Syed Faiz umur dia 63 tahun. 63 tahun. Okey. Hak mubram di sisi dalam ilmu Allah. 80 tahun tu lah. Okey. Di malaikat 63 tahun. Hak ni qada muallaq. Bergantung dengan perbuatan kita untuk dengan doa kita. Tak.
Nabi SAW sebut, siapa yang mengeratkan hubungan silaturrahim, Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia. Dia pergi ziarah orang, buat erat hubungan silaturrahim, buat baik dengan saudara-saudara dia, tak putuskan hubungan silaturrahim. Sampai dah umur 63, Allah Ta'ala kata, tambah lagi 10 tahun, tambah lagi 20 tahun, tambah lagi 30 tahun. Mereka kata, kalau ikutnya dah pada waktu ni, tapi Allah Ta'ala suruh tambah lagi. Mu'allak duduk situ je. Di ilmu para malaikat, ilmu Allah tetap 80 tahun. Allah Ta'ala buat belaka dah cerita kita ni. Sebab tu ada satu kisah, dah tahu pernah cerita ke tak? Seorang orang yang soleh, tak ingat nama dia apa, Syekh Yusuf apa tak ingat dah. Orang yang soleh, kerja dia ni ibadat je pada Allah. Rasa cerita dah rasa. Kerja dia memang beribadat je pada Allah Ta'ala. Tak tinggal ngajinya, ibadat tahajudnya, qiyamul lail tak pernah tinggal. Hak wajib tu wajib dah, hak sunat ni tak tinggal ni. Sehinggalah malaikat melihat nama dia ni duduk dalam neraka. Jadi malaikat pelik, apa nama dia duduk dalam neraka ni? Sedangkan kalau ikut amalan ni, aku duk catat-catat ke benda tak? Tak ada amalan yang buruk, amalan baik belaka. Maka malaikat turun pergi jumpa dengan dia. Wahai Syekh si fulan ni, tanya dia, aku ni duk tengok namamu duduk dalam neraka. Apa yang kata? Maka jawab Syekh tadi, biarlah, bukan kerja aku nak tentukan aku duduk mana. Kerja aku taat benda Allah Ta'ala suruh, aku tinggalkan benda yang Allah Ta'ala larang. Itu tugas aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerja aku ni hamba je pada Tuhan. Tuhan suruh itulah aku buat. Tuhan kata jangan buat ni, janganlah aku buat. Itu tugas aku. Lepas tu dia nak tak aku dalam neraka. Lah dia lah, kerja dia. Aku ni pun bukan hak siapa, hak dia juga. Dia cipta aku, macam kita lah kalau cipta buat benda-benda tak. Buat kuih, dah jadi kuih ni, buang. Buat robot macam tu tak. Dah jadi robot ni, buang. Buat acur. Orang lain tak ada hak. Ada hak kita sebab kita buat. Hak kita benda tu. Faham? Ataupun kita beli kereta lah. Contoh, beli kereta, rasa puas nak ambil hari ni, ambil batu lepas kereta, pecah macam ni, boom, bang. Orang lain ada hak tak buat benda tu? Tak ada. Kita ada hak, boleh lah buat kereta. Tapi bazir lah, jadi ukur lain kenapa pula? Tak. Orang kata benda panggil dia ingat nama dia. Orang yang suka membazir, dia beli kereta mahal-mahal, nak buat tengok pecah, dia buat rosak kereta dia. Maknanya gitulah. Baik, maka kata Syekh ni, aku tak ada benda pun. Allah nak tak aku mana, syurga ke neraka ke, tu hak dia. Malaikat pun kejut. Dah apalah. Pergi naik balik. Tiba-tiba dia tengok nama dia bertukar dah. Daripada neraka kepada syurga Allah Ta'ala. Asal dalam neraka, jadi dalam syurga. Padahal benda ni dah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk dalam syurga dah dia ni. Tapi aku buat dulu cerita. Duduk dalam ni. Lepas tu disebabkan dia ini ikhlas dengan ibadat dia, tukar. Allah Ta'ala tukar. Masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Naik, duduk dalam syurga. Dia tunggu balik dia khabar, namamu tukar dah. Tukar daripada neraka masuk dalam syurga. Dia kata benda, lah dia lah. Kerja dia, kerja Allah Ta'ala. Aku dalam syurga ke dalam neraka ke, aku buat tugas aku. Cuma bila malaikat kata, apalah kalau gitu. Cuma dia tanya, aku nak tanya sebenda je. Benda yang menyebabkan nama aku duduk dalam neraka. Benda dosa aku yang menyebabkan nama aku tercatat dalam ahli neraka. Maka malaikat tahulah cerita. Mereka kata, masa kamu umur lebih kurang muda-muda dulu 15 tahun ke berapa, ketika mana mak kamu datang ke bilik kamu buat-buat tidur. Mungkin mak ni nak suruh benda-benda lah, nak suruh buat benda, nak buka pintu, kamu buat-buat tidur, nipu buat-buat tidur. Jadi mak dia buat dah cara dia, tutup pintu balik, dah pergi. Sebab itulah nama kamu duduk dalam neraka. Kecek je nampak. Ada nipu mak dia. Mungkin mak dia nak suruh buat benda ke, mak dia panggil dia. Bila mak dia masuk bilik, dia buat tidur. Kita bukan cakap buat tidur ni. Buat tidur sedah nipu dengan mulutnya macam-macam dah. Nipu mak ayah kita. Dia buat tidur. Jadi maka sebab itulah kamu tercatat namanya di dalam ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia. Selepas pada tu, kalau dia mengajar orang, semua dia akan sebut tentang berbuat baik kepada mak dan juga ayah. Kalau dia cakap mak, dia cakap mak ayah, cakap mak ayah.
Tu dia. Maka kita jangan remehkan perbuatan kecil, walaupun perbuatan maksiat, walaupun kita rasa benda tu kecil, tapi kita tak tahu di sisi Allah Ta'ala besar mana. Itu jaga-jaga. Kadang-kadang benda kecil je. Tak. Turun buat bawah ni kata nak kena kawang. Ambil sebelah selipar dia, buang. Tak dalam lokang. Contoh buang. Rasa kecil je. Pada dia orang kata dia ni orang kaya, boleh lagi beli lipar baru pun. Ambil sebelah pergi buang saja. Dia nak kena kok. Bukan nak gurau ni saja, mak aku benci dia ni. Tapi benda simple je dia buang. Ambil selipar dia buang. Tak tahu, takut sebab dia buang selipar tadi tu, dia duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu. Maka hati-hati. Maka antara apa tadi? Qada' mubram, qada' mu'allaq. Faham Qada' mubram, qada' mu'allaq. Qada' mubram dah tetap dah. Qada' mu'allaq ni tergantung pada, mu'allaq ni bergantung pada perbuatan kita. Nabi kata kalau buat sekian-sekian panjang umur, buat sekian-sekian murah rezeki. Tambah rezeki. Di sisi malaikat bertambah. Oh, mula-mula banyak ni pula. Tapi di sisi Allah Ta'ala tetap berlaku dah. Itu dia. Faham Di ilmu Allah tetap berlaku dah. Baik dan juga buruk. Isyad dah ke? Dah lagi? Isyad. Okay. Baik dan juga buruk. Nak kabarnya, segala benda yang berlaku baik ataupun buruk dalam kehidupan kita, percayalah segalanya ada baiknya di sisi Allah Ta'ala. Hikmah dia. Kalau kita rasa benda ni Allah buruk ni, kata ni, benda buruk, rumah terbakar, rumah baru beli, hari ni baru beli, esok rumah terbakar, buruk tak rasa di sisi kita? Musibah besar ni. Aku kumpul 30 tahun pitih nak buat rumah, 30 tahun aku pitih, RM1 contoh, taklah tabung RM1. Boleh beli rumah, boleh buat rumah sendiri besar ni, ada kolam belaka dah. Tiba-tiba tak tahu daripada mari ke mana, netuk gas dalam rumah, terbakar rumah kita. Besarnya musibah kita rasa ni. Tapi ketahuilah, ada lagi, dengan kesabaran kita, Allah Ta'ala beri yang lebih besar pada kita. Khair wa syar, yang baik ataupun buruk, qada dan qadar Allah Ta'ala beri pada kita ni, semuanya sebenarnya baik. Semuanya baik. Allah Ta'ala susung belaka dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberatkan, membebankan hamba-hamba dia ini, melainkan seseorang itu dah mampu untuk menghadapinya. Mati ni, mati sekian, mati tu. Apa Allah Ta'ala dah tahu dah. Nemu ni aku dah kekuatan pada ni. Maka kita tutup dengan satu kisah. Tak. Seorang raja. Kalau pernah dengar, Allah Allah lah, pernah dengar. Seorang raja. Biasa kalau kita belajar bab akidah ni, guru-guru kita pasti akan cerita pasal kisah ni. Kalau cerita bab qada qadar ni, bila cakap bab akidah kan, beriman pada ni, beriman pada qada dan juga qadar ni, dia orang akan cerita pasal kisah ni. Seorang raja, ketika mana dia ada seorang penasihat ulama, seorang orang dulu, sultan, penasihat dia akan jadi penasihat orang-orang yang ulama. Sultan Terengganu, penasihat dia dulu. Siapa dia? Tuanku Paluh. Tuanku Paluh jadi penasihat. Orang-orang ulama dijadikan penasihat. Untuk apa? Bukan untuk nasihat. Jadi orang raja-raja sultan-sultan ni tak tahu nak minta pendapat pada penasihat dia. Gini-gini okey ke tak gini-gini gitu. Maka pada satu hari, raja ni dan juga penasihat ni dia suka berburu binatang apa semua. Tibalah satu ketika tu jadi cerita, jari clicking si raja ni terpotong. Tak dah kena pedang ke guana, tertembak ke guana. Yang penting jari ni terputus lah, tak ada sebelah ni jari. Maka si penasihat ini kata kepada raja, tak apalah, kata, hilang baru satu jari, katanya. Hilang baru satu jari, semuanya ada kebaikan dia, ada hikmah dia. Ini Allah Ta'ala baru ambil sejari, Allah Ta'ala tak ambil nyawa lagi. Dia kata gitu. Raja marah. Maknanya dia kata, penasihat aku ni suka rupanya aku kena jari gini, kata. Jadi penasihat, dengan sebab penasihat marah ni, raja jadi marah ni, penasihat kata gitulah, dia kata baru kena jari. Dia gitulah. Mungkin bunyi macam nganjing ke benda ke tak? Baru kena jari, Tuhan tak ambil nyawa lagi tu. Ambil nyawa, kata bersyukurlah. Penasihat kata bersyukur, bersabar, bersyukur. Semuanya ada hikmah, semuanya ada baiknya nanti.
Jadi raja kata, bahasa kau. Penasihat aku ni suka punya aku hilang jari kelingking. Jadi sebabkan itu, raja perintahkan tentera-tentera dia ambil penasihat ni, penjarakan dia. Maka bila dah penjarakan pun, raja tanya, mana? Berahi suka duduk dalam penjara ni, kata aku penjara mah. Penasihat kata, nak buat mana dah? Perintah daripada raja. Maka insya-Allah ada baiknya. Segala ketentuan tu ada baiknya belaka. Mungkin tak baik di sisi aku, baik di sisinya Allah Taala. Ada hikmah dia. Raja kata pelik ni, kata kuat nganjing ni, kata. Maka jadi raja pun ambil penasihat baru, ambil penasihat lain, bawa juga pergi buru macam biasa. Sampailah satu tempat di dalam hutang ni, ada orang-orang yang hok jenis makan orang. Orang kanibal panggil tak? Hok jenis makan makanan orang ni. Makan orang ni. Jadi dia takak raja dengan penasihat dia ni. Takak dua-dua, orang bawa dah. Orang-orang nak pergi nak buat lauk orang benda tak? Nak pergi sembelih ke benda. Jadi orang-orang yang makan orang ni, dia cek dulu. Dia cek tubuh badan. Dia orang ni tak akan makan kalaulah ada kecacatan dalam badan orang tersebut. Maka dia cek, mak tengok sejari tak ada. Dia lepas. Tambuh kata tak makan. Ni mesti tak sihat ni. Daging tak sihat. Jadi tak makan. Hok penasihat baru ni cek sempurna. Makan kan penasihat ni. Dia tahu dia buat benda gula kari macam balang ke, Allah alam lah. Tak tahu dia buat benda tu. Yang penting dia masuklah makan. Jadi dilepas raja ni, raja pun lari daripada hutang, akhirnya jumpa jalan keluar, balik jumpa ke istana dia semula. Maka raja ni pun dah diselamatkan belaka dah. Duk nengung balik, mikir balik, ya Allah, kata rupanya betul lah kata penasihat aku kabur, kata ada baiknya. Sebab itulah aku putus jari. Kalau tidak mungkin aku kena makan sekali. Maka raja pun pergi balik dekat penasihat orang lama dia, raja penjara ni, lepaskan dia, kata minta maaf banyak apa semua dengan kesalahan yang dah aku buat gini. Sebenarnya terima kasih banyak, betul apa yang kamu khabar tu, aku ni kena sabar. Segala apa yang berlaku semuanya ada kebaikan. Mujur jari aku ni tak ada jadi dia orang tak makan aku. Kata aku minta maaf banyak, terima kasih sebab ajar aku ni lah. Katanya suruh bersabar. Katanya semua kebaikan yang berlaku, baik ataupun buruk, semuanya baik. Maka dia kata minta maaf banyak sebab penjarakan kamu. Maka penasihat tu kata benda, aku yang patutnya berterima kasih kepada kamu, bersyukur. Sebab benda, kalau aku ikutmu pergi buru pula, aku kena makan dia orang-orang tadi. Maka khair tak? Baik tak benda yang diduduk dalam penjara ni? Baik. Di sisi kita kata, Allah, aku kena penjara. Siapa suka duduk dalam penjara? Tak suka kan? Tapi baik. Kalau tak, aku kena makan. Maka terima kasih banyak kepada sultan sebab memenjarakan aku. Maka nak khabar di sini, qada dan qadar Allah Taala, baik ataupun buruk, dinisbahkan kepada kita. Kita rasa ni baik ataupun rasa ni buruk, semuanya baik di sisi Allah Taala. Semuanya ada hikmah. Apa sahaja yang berlaku. Tinggal kita nak sabar tak sabar sahaja. Wallahu alam. Moga-moga diberikan manfaat kepada kita. Allah Taala mengurniakan kesabaran kepada kita. Apa sahaja yang berlaku, musibah apa sahaja yang berlaku pada kita, Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada' wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.